Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada kali ini dalam video tutorial saya yang mana kita nak membincangkan satu topik iaitu prinsip asas elektromagnet. Apa yang kita faham tentang elektromagnet? Mungkin sebelum ni kita pernah dengar, kita biasa dengar. Tetapi mungkin kita tidak memahaminya. So, apa kaitannya pula dengan teknologi elektrik? Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya harap semua dapat fokus kepada video ini. Mudah-mudahan kita dapat faham di akhir video nanti. Okey, pertama sekali kita lihat kepada perkataan elektromagnet itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat, ianya diterbitkan oleh dua perkataan ataupun kata kunci iaitu elektro dan juga magnet. Elektro adalah mewakili kepada elektrik. Menunjukkan tentang tenaga elektrik. Manakala magnet adalah satu benda yang kita pernah tahu apa dia dan apa fungsi dia. Magnet, mungkin sejak daripada sekolah rendah lagi kita dah diberitahu apa itu magnet. Jadi apa kaitannya dua perkara ini, dua perkataan ini yang digabungkan menjadi elektromagnet. Kita fokus dulu kepada magnet, yang mana magnet ini daripada asal perkataannya adalah batu hitam ataupun batu berani, yang mana ianya adalah sejenis logam yang mempunyai kuasa unik yang dapat menarik butir-butir ataupun bahan-bahan ferromagnetik seperti besi, tembaga, kobalt atau yang lain-lain. Yang kita tahu bahan-bahan tersebut adalah terdiri daripada bahan logam. Keupayaan sesuatu magnet untuk menarik bahan-bahan magnet ataupun kita panggil butir-butir ferromagnetik ini dikenali sebagai magnetism. Jadi ianya berlaku dalam medan magnet itu sendiri. Ianya berlaku dalam kawasan magnet itu sendiri. Ia juga turut mampu untuk menarik ataupun menolak magnet lain bergantung kepada kedudukan kedua-dua magnet yang dipasangkan atau diletakkan bersama. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh magnet itu tadi kita panggil sebagai prinsip magnet. Yang mana magnet mempunyai medan ataupun kawasan magnet di sekelilingnya. Dan di dalam medan magnet itu sendiri terdapatnya kita panggil garis-garis di sekitar magnet yang boleh kita panggil sebagai flux. Medan magnet ataupun flux ni dia sebenarnya lebih kurang sama, cuma dia tetap ada perbezaan sebenarnya. Bila kita dengar sebagai medan magnet, ianya adalah kawasan sekitar di sekeliling magnet. Ianya adalah kawasan. Dan di dalam kawasan itu ada garis-garis flux yang mempunyai keupayaan ataupun kuasa untuk menarik bahan-bahan magnet ataupun magnet yang lain. Okey, setiap magnet mempunyai satu kutub selatan dan juga satu kutub utara.
bermaksud setiap magnet mempunyai dua kutub. Yang mana kekuatan ataupun kuasa penarikan yang paling kuat berada di kedua-dua kutub tadi, yang telah saya sebutkan. Dan apabila satu hujung magnet didekati suatu hujung magnet yang lain, kedua-dua hujung akan menarik di antara satu dengan yang lain. Sekiranya hujung-hujung magnet itu mempunyai kutub yang berlainan. Okey? So, bila kutub yang berlainan, dia akan menarik antara satu sama lain, manakala kutub yang berbeza, apabila bersetentang, dia akan menolak antara satu sama lain. Jadi, itu adalah hukum magnet asas bagi magnet yang ada. Jadi, sebaliknya akan berlaku sekira kedua-dua hujung mempunyai kutub yang sama. Ini seperti yang saya sebutkan tadi lah. Jadi, kenapa ianya berlaku? Ianya berdasarkan hukum magnet asas tadi. Kalau kita lihat pada gambar rajah di bawah ini, ini adalah magnet yang mempunyai dua kutub, kutub utara dan juga kutub selatan. Manakala kalau kita lihat ada garisan-garisan berwarna biru berserta dengan arah anak panah. Ini kita panggil garisan-garisan flux. Dan juga ini kita panggil sebagai medan magnet. Kawasan yang ada di sekeliling magnet yang mempunyai flux. Ataupun, so kalau saya sebut medan magnet ataupun flux, itu boleh dikategorikan sebagai istilah yang sama lah sebenarnya untuk kita mudah faham. Okey? Jadi garisan-garisan warna biru serta arah anak panah berwarna oranye ini adalah flux. Jadi flux ini dianya mempunyai arah daripada kutub selatan ke kutub utara. Jadi, untuk menjelaskan hukum magnet asas tadi, kenapa berlakunya penarikan antara magnet dengan magnet yang lain disebabkan arah flux, arah garisan flux ini mempunyai arah yang sama. Sebab itu penarikan berlaku. Manakala bila berlaku penentangan disebabkan kutub yang sama, ianya disebabkan oleh arah flux yang berbeza. Maksudnya berlaku penentangan arah tu tadi. Sebab itu penolakan antara magnet berlaku. Okey, di sini kita boleh lihat bagaimana sebuah magnet yang terdiri daripada kutub utara dan juga kutub selatan, yang mana boleh menarik sebuah paku yang kita tahu diperbuat daripada bahan logam, ataupun kita panggil bahan-bahan magnet. So kita lihat bukti dia, bagaimana magnet boleh menarik bahan-bahan magnetik. Itu contoh. Okay. Dan kita boleh menarik semula, misahkan semula antara kedua bahan tadi. Kemudian ini kita lihat pula bagaimana antara satu magnet dengan magnet yang lain apabila berlainan kutub dan juga mempunyai kutub yang sama apabila dilekatkan. Manakala kita boleh buktikan
bagaimana kita nak menentukan kutub menggunakan kompas. Jadi apabila kompas ni dihampirkan dengan magnet tu tadi, kita dapat lihat ada refleks ataupun pergerakan daripada kompas yang menunjukkan arah utara dan juga arah selatan. Kat sini kita boleh tentukan di mana kedudukan kutub pada magnet. Okey, kita perhatikan. Nampak Jadi pada kompas tu dianya bergerak mengikut kutub yang ada pada magnet. Okey, manakala ini pula kita nak lihat bukti bahawa pada magnet terdapatnya medan magnet ataupun flux magnet dengan menggunakan serbuk besi. Kita perhatikan apabila serbuk besi ni dicampakkan berdekatan dengan magnet, kita lihat ada terbentuknya garisan-garisan yang kita panggil ini adalah flux. Jadi apa yang kita bincangkan tadi kita kenali sebagai magnet asli ataupun magnet semula jadi. Kenapa? Sebenarnya magnet ini terdapat dua jenis. Dua jenis magnet yang ada dan biasa digunakan. Iaitu yang pertama magnet tetap ataupun magnet semula jadi, magnet asli yang telah kita ceritakan tadi. Yang kedua kita kenali sebagai magnet sementara ataupun magnet buatan. Untuk magnet tetap ataupun magnet asli, keupayaan magnet untuk mengekalkan magnet dia. Sebab itu dipanggil sebagai tetap. Kekuatan untuk flux magnet mengekalkan kemagnetan itu tadi dalam keadaan tetap. Dia sentiasa ada. Dia tak akan hilang. Maksudnya medan magnet ataupun flux magnet tersebut tak akan hilang. Kemudian ada 5 bentuk asas magnet tetap ataupun magnet semula jadi ni. Pada asasnya magnet tetap digunakan dalam peranti kecil seperti pembesar suara, meter dan kompas. Jadi penggunaan untuk magnet asli ni ataupun magnet tetap ni dia penggunaannya kecil, minima. Sebab apa? Kita nak dapatkan magnet asli ni bukan mudah. Bukan mudah. Kemudian magnet tetap boleh didapati secara semula jadi atau induksi magnet dan meletakkan magnet ke gegelung. Kemudian dibekalkan dengan arus elektrik yang tinggi. Jadi jenis asas magnet kekal adalah U-shape, horseshoe, rod, silinder dan bar. Magnet semula jadi ni, kalau kita nak kuatkan lagi keupayaan medan magnet ataupun flux magnet tersebut, kita boleh masukkan magnet menjadi teras kepada gegelung wire yang akan dialirkan arus elektrik yang tinggi. Jadi di situ akan menguatkan lagi kekuatan flux magnet tersebut. Sebab apa? Kekuatan magnet semula jadi ni dia bergantung kepada saiz magnet tersebut lah. Jadi sebab itu dengan kesukaran untuk mendapatkan magnet semula jadi ini,
secara besar. Jadi penggunaan yang ada menggunakan magnet semula jadi biasanya untuk alat-alat ataupun barang-barang elektrik yang kecil. Penggunaannya sangat minima. Okey. Kemudian untuk magnet sementara ataupun kita panggil magnet buatan. Yang mana arus elektrik boleh digunakan untuk membuat magnet sementara dikenali sebagai elektromagnet. Jadi, kita berbalik pada tajuk asal topik pada kali ini, iaitu elektromagnet. Jadi, untuk membuat magnet sementara ataupun magnet buatan, kita perlukan konsep elektromagnet. Jadi, apa itu elektromagnet? Elektromagnet adalah konsep yang berlaku pada magnet sementara di mana medan magnetnya terhasil daripada pengaliran arus elektrik yang melaluinya dan hilang apabila arus tersebut dimatikan. Sebenarnya ianya terdiri daripada konduktor ataupun wire yang dililit rapat menjadi sesebuah gegelung wire. So, apa yang ada pada magnet sementara ni, macam mana ianya diperbuat adalah dengan menggunakan konsep elektromagnet. Ini yang dimaksudkan dengan elektromagnet tadi. Apabila ada konduktor ataupun wire yang dililit menjadi gegelung. Apabila dialirkan arus elektrik pada wire ataupun konduktor tersebut, pada gegelung wire tersebut, maka akan terhasilnya medan magnet ataupun flux magnet. Ini yang dikatakan sebagai elektromagnet. Dan ianya berlaku pada magnet sementara ataupun magnet buatan. Yang mana kita boleh adakan medan magnet dan juga kita boleh hilangkan medan magnet yang ada pada gegelung konduktor tadi. Jadi, gegelung konduktor tadi kita juga boleh panggil sebagai solenoid. Solenoid. Ataupun gegelung wire. Jadi, konsep elektromagnet ini sebenarnya menggunakan dua hukum yang ada di mana kita boleh menentukan arah medan magnet ataupun flux magnet yang dihasilkan tadi. Yang pertama, kita menggunakan hukum genggaman tangan kanan dan yang kedua, hukum skru Maxwell. Okey, untuk hukum genggaman tangan kanan ini sebenarnya ia adalah prinsip fizik yang digunakan untuk aliran arus elektrik melalui solenoid. Okey, solenoid ini adalah terdiri daripada gegelung wire. Di bawah ini yang dililit dengan teras besi ataupun bahan logam yang berbentuk silinder. Kalau kamu lihat di bawah ini, apabila ada gegelung wire yang dililit pada teras besi, ini kita panggil solenoid. Okey, solenoid. Jadi apabila arus dialirkan pada gegelung wire tadi, kalau kita lihat di sini adalah arah anak panah ni menunjukkan arah arus yang mengalir ataupun yang dibekalkan pada solenoid.
Bila arus mengalir, maka akan terhasil medan magnet ataupun flux magnet. Mengikut hukum genggaman tangan kanan ni, kita boleh menentukan arah flux magnet dan juga kutub utara maupun kutub selatan pada solenoid tersebut. Jadi inilah yang dikenali sebagai konsep elektromagnet untuk magnet sementara ataupun magnet buatan. Jadi selagi mana arus dialirkan pada solenoid tersebut, maka akan wujud akan adanya flux magnet ataupun medan magnet. Selagi itu akan ada, sehingga arus elektrik diputuskan atau tidak dialirkan, maka flux atau medan magnet akan hilang. Okey. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ibu jari ni menunjukkan arah ataupun kutub utara. Arah kutub utara. Manakala jari jemari yang lain menunjukkan arah arus elektrik. Ataupun arah medan magnet. Arah arus elektrik dan juga arah flux magnet dari selatan ke utara. Okey, untuk ibu jari ni tadi. Manakala hukum yang kedua adalah hukum skru Maxwell, di mana kalau kita lihat di sini adalah satu lagi cara untuk menentukan arah flux dan juga arus dalam konduktor. Di mana apabila sebuah skru ni tadi, kalau kita lihat pada gambar ni, bila kita putarkan mengikut arah jam, maka skru ini akan bergerak ke bawah. Jadi arah ke bawah ni menunjukkan arah arus yang melalui konduktor, dan manakala putaran skru tadi adalah arah flux magnet, daripada selatan ke utara. Jadi dua kaedah tadi, bagaimana kita nak menentukan arah arus pada konduktor dan juga arah flux dalam medan magnet. Okey, di sini kalau kita nak perincikan lagi daripada kedua-dua hukum tadi, hukum genggaman yang pertama, hukum genggaman tangan kanan dan juga hukum skru Maxwell. Sebenarnya pada konduktor tunggal ataupun wire tunggal ni tadi, pada gambar rajah ni kita boleh lihat arah arus dan juga arah flux magnet yang terhasil. Untuk bahagian atas, pada bahagian ini menunjukkan arus ke dalam, menunjukkan arah arus ke dalam pada konduktor, dan kita lihat pula arah flux magnet daripada dia mengikut arah jam, arah jam. Manakala di bahagian bawah, jika arah arus keluar ataupun ke sini, maka arah flux magnet melawan jam. Ini kalau kita telitikan bagaimana penentuan arah aliran arus pada konduktor dan juga arah flux magnet. Jadi arah penentuan kedua-dua bahagian tadi, sama ada arus ataupun flux, sebenarnya ada kegunaan dia. Mengikut
fungsi ataupun kerja yang kita nak lakukan. Jadi sebab tu adanya teori ni, apabila kita tahu kedudukan arah, kita boleh menetapkan sama ada dari segi kekuatan flux yang nak ditentukan dan juga kapasiti gegelung, kemudian nilai arus. Jadi semua itu terkait dengan menentukan kekuatan dan juga kegunaan sesuatu magnet sementara ataupun magnet buatan. Contoh magnet buatan ni boleh digunakan untuk kerja-kerja sama ada kerja untuk mengangkat dan juga boleh digunakan untuk kerja-kerja menolak. Dua jenis kerja tadi. Jadi sebab itu teori elektromagnet ni sangat penting lah untuk teknologi hari ni lah. Kegunaan teknologi hari ni. Dia bersesuaian dengan kerja tempat yang kita nak lakukan. Okey, di sini pula kita nak lihat bagaimana keadaan flux magnet pada dua konduktor ataupun dua kabel, dua wire yang berhampiran. So kat sini ada dua keadaan lah untuk gambar rajah A, yang mana kedua-dua flux yang terhasil daripada dua konduktor mempunyai arah arus dan arah flux yang sama. Maka apa yang berlaku? Kedua-dua flux ini akan bergabung lah. Jadi medan magnet yang terhasil akan semakin luas dan semakin kuat di antara satu konduktor dengan satu konduktor yang lain. Jadi antara mereka ni akan bergabung ataupun akan ditarik antara satu sama lain. Manakala pada gambar rajah B ini, apabila dua konduktor yang dialirkan arah arus yang berbeza dan automatik mempunyai arah flux yang juga bertentangan. Apa yang berlaku? Kedua-dua konduktor itu akan menolak antara satu sama lain. Dan disebabkan oleh arah flux yang berbeza ataupun bertentangan. Jadi dua teori ini kita boleh gunakan, kita boleh desainkan untuk alat-alat yang nak dihasilkan untuk kerja-kerja yang sesuai menggunakan magnet buatan itu tadi. Okey. Di sini kita nak lihat konsep elektromagnet berlaku secara nyata. Jadi kalau kita lihat di sini ada gegelung wire, gegelung konduktor yang disambungkan dengan bekalan kuasa, power supply daripada positif ke negatif. Jadi kemudian di sini ada satu ball nut yang mana kita tahu dia adalah daripada besi, dan ada klip kertas. Klip kertas ni pun diperbuat daripada bahan logam lah, ataupun kita boleh panggil sebagai bahan magnet. Bahan magnet. Jadi bolt nut ini kita boleh jadikan sebagai teras. Kita akan masukkan di antara gegelung wire ni tadi, supaya kekuatan flux magnet itu akan lebih kuat.
dan akan dapat menarik klip kertas ini. Okay, kita perhatikan. Okay, bila dimasukkan dapat menarik. Klip kertas tu melekat. Dan bila kita putuskan arus, automatik flux magnet akan hilang. Flux magnet akan hilang. Automatik klip kertas tu akan terjatuh lah, maksudnya tidak melekat. Okey. Jadi itu sedikit tentang bagaimana konsep elektromagnet ataupun magnet buatan berlaku. Lihat kekuatan elektromagnet pula. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet ataupun magnet buatan. Yang pertama adalah bilangan lilitan. Bilangan lilitan apa? Bilangan lilitan wire ataupun konduktor. Jadi kekuatan elektromagnet ni dia adalah berkadar terus dengan bilangan lilitan gegelung. Jadi kalau bilangan lilitan gegelung tu berubah, maka dia akan memberi kesan ataupun akan mempengaruhi hasil kekuatan flux. Maka semakin banyak bilangan lilitan gegelung, maka semakin tinggi kekuatan flux. Manakala yang kedua adalah kekuatan arus. Kekuatan elektromagnet adalah berkadar terus dengan aliran arus pada gegelung wire tersebut. Jadi ini bermaksud semakin besar nilai arus yang dialihkan pada gegelung wire, maka lebih kuat ataupun lebih besar medan magnet atau flux yang dihasilkan. Faktor yang ketiga pula adalah panjang gegelung wire. Jadi kekuatan elektromagnet adalah berkadar terus dengan panjang gegelung. Semakin panjang gegelung, maka semakin meningkat daya ataupun kekuatan medan magnet ataupun flux. Faktor yang keempat, jenis konduktor ataupun pengalih yang digunakan. Jadi ianya bergantung pada sifat bahan sesuatu konduktor ataupun teras yang digunakan. Biasanya penggunaan teras konduktor yang lembut boleh menghasilkan medan magnet atau flux yang paling kuat. Contohnya tembaga ataupun aluminium. Jenis-jenis itu mempunyai teras yang lembut ataupun sifat bahan yang lembut. Okey. Kita telah memahami apa itu elektromagnetik, di mana kita dapat memperolehi daripada konsep elektromagnetik ini, di mana menghasilkan magnet buatan. Daripada magnet buatan tadi yang telah kita perolehi, maka ia juga boleh digunakan dalam sistem penjanaan tenaga elektrik. Yang kita telah pelajari sebelum ini dalam tajuk penjanaan arus ulang alik. Jadi saya akan menyentuh secara ringkas tentang bab ini disebabkan konsep yang telah kita pelajari sebelum ini adalah sama di dalam tajuk pengaruh maupun penjana arus ulang alik. So, apa kaitannya konsep elektromagnetik dengan sistem penjanaan tenaga elektrik? Jadi, ianya berlaku apabila sesebuah konduktor
ataupun wire digerakkan ke medan magnet untuk memotong flux. Daripada situ, satu daya elektromagnet ataupun EMF terhasil pada konduktor. Jadi kesan ini dikenali sebagai induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Kesan daripada induksi elektromagnetik ini akan menyebabkan arus induksi ataupun arus elektrik terhasil. Jadi, ianya berkaitan, kalau kita lihat di bawah ini, terkait dengan hukum Lenz ataupun hukum Faraday yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey. Jadi kita sentuh secara ringkas bagaimana yang dikatakan hukum Faraday, iaitu apabila ada pergerakan relatif sama ada daripada flux magnet dan juga konduktor memotong antara satu sama lain. Jadi ada dua keadaan lah. Ada dua keadaan. Yang mana konduktor pemotongan flux dan juga satu lagi konduktor memotong flux. Sebelum ini kita telah pelajari ada dua keadaan, sama ada flux berlakunya pemotongan antara flux pada konduktor ataupun berlakunya pemotongan antara konduktor kepada flux. Jadi apabila itu berlaku, maka hukum Faraday terlaksana dan arus akan diinduksi atau dijana dalam konduktor. Okey, ini keadaan apabila konduktor pemotongan flux di mana magnet berlaku pergerakan relatif dan konduktor berada dalam keadaan statik ataupun tetap. Jadi apabila magnet dimasukkan ke dalam gegelung wire dan dikeluarkan semula, maka berlaku pemotongan antara flux pada konduktor. Jadi di situ akan terjana arus. Okey. Seterusnya, keadaan di mana konduktor memotong flux. Kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana magnet dalam keadaan statik tetap, manakala konduktor berlaku pergerakan relatif ataupun berputar. Okey? Ini sama macam penjanaan arus ulang-alik. Okey? Oleh yang demikian, daripada konsep hukum Faraday yang berlaku, maka terbitnya satu formula ataupun persamaan E sama dengan BLV, di mana B adalah ketumpatan flux, yang mana unit dia adalah T. L adalah panjang konduktor dalam medan magnet, unit dia adalah meter. Kemudian V adalah laju konduktor, unit dia dalam meter per saat. Jika konduktor bergerak ataupun berputar pada satu sudut yang tertentu pada medan magnet, maka E
sama dengan BLV sin theta. Jadi E ini adalah arus yang terjana daripada medan elektromagnet. Okay. E adalah arus yang ataupun voltan yang terjana. Jadi unit bagi E adalah volt. Unit bagi E adalah volt. Okey, kita lihat contoh penyelesaian yang pertama yang berkaitan dengan induksi elektromagnet. Jadi soalannya konduktor yang mempunyai panjang 300 mm bergerak pada kelajuan seragam 4 meter per saat pada sudut kanan ke medan magnet seragam bagi ketupatan flux 1.25T. Tentukan aliran arus di konduktor apabila A. Hujungnya terbuka, B. Hujungnya disambungkan kepada beban rintangan 20 ohm. Jadi apakah jawapan penyelesaian dia? Untuk yang bahagian A, soalan ni kita nak cari arus. Jadi untuk A, hujungnya terbuka ni maksudnya lita tu tidak lengkap. Jadi apabila lita tidak lengkap, maka apabila konduktor digerak sekalipun pada medan magnet, ianya tidak akan menghasilkan arus. Ianya tidak akan menghasilkan arus walaupun ada induksi elektromagnet berlaku. Arus akan terhasil apabila lita dalam keadaan tertutup. Jadi di sini kita boleh dapatkan nilai voltan yang diinduksi ataupun yang diaruhkan. Kita menggunakan persamaan E sama dengan BLV. Okey. Yang mana B adalah nilai ketupatan flux 1.25. Kita darabkan dengan panjang konduktor 300 mm ditukarkan kepada meter, jadi 300 kuasa 10 300 kali 10 kuasa negatif 3 meter. Kemudian darab dengan 4 meter per saat. Jadi voltan E bagi E yang terjana adalah 1.5 volt. Tapi disebabkan lita terbuka, maka tiada arus, tiada nilai arus yang dihasilkan. Manakala bahagian B, pada lita tersebut hujungnya disambungkan kepada beban rintangan 20 ohm. Disambungkan dengan sebuah perintang 20 ohm, maka kita nak dapatkan nilai arus pada konduktor, kita menggunakan formula hukum Ohm. I sama dengan V per R. Ataupun kita gantikan V itu adalah nilai E. Nilai E. Jadi nilai E kita dah dapat 1.5 volt. Dan kita bahagikan dengan rintangan 20 ohm. Jadi nilai arus yang kita dapat adalah 0.075 ampere. Okey, dalam konsep elektromagnet ada salah satu istilah kita panggil magnetomotive force ataupun FM, yang mana ia adalah daya kekuatan magnetik yang terhasil.
Jadi jumlah kekuatan flux yang dihasilkan sebenarnya bergantung kepada bilangan lilitan gegelung, iaitu N dalam sesebuah litar. Ia juga berkadar terus dengan arus yang melalui gegelung tersebut. Oleh sebab itu, daya magnetomotif elektromagnet ini adalah hasil darab arus dengan bilangan lilitan. Jadi itu adalah persamaan seperti di bawah ini. Iaitu Fm adalah magnetomotive force ataupun daya kekuatan magnet sama dengan N darab I. Bilangan lilitan didarab dengan arus. Jadi unit dia adalah ampere. Ampere turn. Okey. Okey, seterusnya daripada kekuatan daya magnet tadi, maka kita juga boleh mengetahui kekuatan medan magnet. Kekuatan medan magnet ataupun kekuatan pada keluasan magnet di sekitarnya. Daripada kekuatan magnetik, daya magnetik ataupun Fm, maka kita boleh tahu kekuatan medan magnet ataupun magnetic field strength, yang mana ia adalah H. H. So daripada situ terbit satu persamaan H sama dengan Fm per L. L ini adalah panjang. L ini adalah panjang. Panjang bagi konduktor ataupun wire ataupun pada litar magnet. Jadi sama dengan juga N darab dengan I bahagi dengan L. N adalah bilangan lilitan, I adalah arus. Jadi unit bagi H, kekuatan medan magnet adalah ampere turns per meter. Okey. Jadi di sini telah diberikan maklumat persamaan bagi H. Fm adalah daya magnetomotif, N adalah bilangan lilitan, L adalah panjang konduktor ataupun litar magnet, I adalah arus. Okey, seterusnya kita lihat contoh penyelesaian berkaitan dengan kekuatan medan magnet. Okay, soalannya berbentuk begini. Arus 500 mA disalurkan melalui gegelung wire berlilit 600 lilitan sepanjang 0.5 meter. Kirakan kekuatan medan magnet. Jadi, kita boleh gunakan formula H sama dengan Ni per L. Di mana kita keluarkan dulu maklumat-maklumat yang diberikan. L sama dengan 0.5 meter, N bersamaan 600 lilitan dan juga I adalah arus 500 mA. Jadi kita masukkan dalam persamaan. Jadi kita akan dapat nilai kekuatan medan magnet H bersamaan 600 ampere turn per meter. Jadi ini contoh penyelesaian masalah yang pertama bagi kekuatan medan magnet. Okey, seterusnya dalam elektromagnet kita perlu mengetahui dua perkara di atas ni. Iaitu yang pertama flux magnetik dan juga ketupatan flux.
Elektromagnetik adalah jumlah medan magnet yang dihasilkan oleh sumber magnet. Okey. Kemudian simbol bagi flux magnet adalah theta ni. Kemudian unit dia adalah Weber. Manakala perkara yang kedua iaitu ketumpatan flux magnet adalah jumlah flux yang melewati kawasan tertentu yang berserenjang dengan arah flux. Jadi dua perkara di atas ini kita boleh dapatkan melalui persamaan yang terbit di bawah ni. Okay. B sama dengan theta per A. Okay. Yang mana B adalah ketumpatan flux magnet, manakala theta adalah flux magnet dan A adalah luas. Okey, di bawah ni juga ada diterangkan. Okey. Jadi 1T bersamaan dengan 1 Weber. Jadi nilai 1T ni adalah nilai ketumpatan flux. 1 Weber adalah nilai flux magnet. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyelesaian yang berkaitan dengan magnetic flux dan juga ketumpatan flux. Okey, soalannya, permukaan tiang magnet mempunyai bahagian segi empat tepat yang mempunyai dimensi 200 mm dengan 100 mm. Jika jumlah flux yang muncul dari tiang adalah 150 microweber, hitungkan kepadatan ataupun ketumpatan flux. Jadi di bawah ini penyelesaiannya, yang mana kita keluarkan maklumat yang ada iaitu magnetic flux adalah 150 microweber, kemudian luas A bagi tiang magnet tadi iaitu yang yang mempunyai keluasan segi empat tepat. Okey, kita dapatkan luas 200 mm kalikan dengan 100 mm, kita akan dapat 20,000 10 kuasa negatif 6 meter padu ataupun 0.02 meter padu. Jadi daripada sini kita boleh gunakan formula ketumpatan flux B sama dengan theta per A. Okay, nilai luas kita dah dapatkan. Jadi kita masukkan nilai flux, kemudian dibahagikan dengan luas, kita akan dapat ketumpatan flux sebanyak 7.5 mili. Okey, salah satu lagi perkara yang ada dalam elektromagnet dipanggil kebolehterlapan, permeability. Jadi kebolehterlapan ini adalah unsur-unsur medium bukan magnet atau ruang-ruang selain daripada flux magnet ataupun kekuatan magnet, itu kita panggil kebolehterlapan. Jadi nilai-nilai ataupun mana-mana medium yang bukan magnet ini kita perlu ketahui. Okey. Jadi contohnya pada udara ataupun ruang kosong yang ada, ianya dianggap sebagai kebolehterlapan. Kebolehterlapan, dan mana terbitnya persamaan B per H sama dengan micro O. Micro O.
Jadi mikro O ni adalah nilai pemalar bagi kebolehterlapan. Dan B adalah flux magnet, H adalah kekuatan medan magnet. Manakala medium yang lain selain daripada ruang kosong juga adalah penting. Kalau kita lihat di sini persamaan yang sama, tetapi ditambah dengan mikro R. Jadi mikro R ni adalah kebolehterlapan relatif. Kebolehterlapan relatif yang ditakrifkan sebagai persamaan seperti di bawah ni. Mikro R bersamaan ketumpatan flux pada bahan bahagi dengan ketumpatan flux dalam vacuum. Jadi untuk mikro R ataupun kebolehterlapan relatif ni berbeza dengan jenis bahan magnet yang ada. Jadi dari takrifannya itu, maka mikro R ni adalah untuk vacuum, adalah untuk ruang-ruang kosong ataupun kita panggil satu vacuum yang di dalamnya tiada sebarang udara. Ianya adalah bersamaan dengan satu. Okey, untuk mikro O, mikro R ini ianya dipanggil sebagai kebolehterlapan mutlak. Dan kalau kita lihat pada bahagian bawah ini adalah nilai kebolehterlapan relatif ataupun UR, mikro R, mengikut jenis bahan magnet yang biasa digunakan. Sama ada cast iron, mild steel, cast steel. Ini nilai yang telah dinyatakan lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyelesaian masalah yang berkaitan iaitu ketumpatan flux bersamaan dengan 1.2 T dihasilkan dalam sekeping keluli cast iron dengan kekuatan magnet 1250 ampere per meter. Cari kebolehterlapan relatif keluli di bawah syarat-syarat ini. Okey, jadi pada maklumat yang diberikan, kita boleh terus guna formula B per H bersama dengan mikro O mikro R. Okey. Jadi kalau kita lihat ini formula dia. Okey. Ini formula yang kita akan gunakan. Kemudian yang kita nak cari ialah nilai kebolehterlapan relatif ataupun mikro R. Jadi kita masukkan nilai yang telah diberikan. Nilai B adalah nilai ketumpatan flux 1.2 bahagi dengan mikro O H. Kebolehterlapan ruang bebas ataupun UO, iaitu bersamaan 4 pi kali 10 kuasa negatif 2 dan didarabkan dengan H, kekuatan medan magnet,
1250 ampere per meter. Jadi kita akan dapat nilai 764 bagi kebolehterlapan relatif bahan tersebut. Jadi bahan tersebut adalah cast iron, keluli cast. Okey, seterusnya ada satu lagi yang kita perlu tahu dalam konsep elektromagnet, iaitu keengganan ataupun reluctance. Ini adalah perkara yang terakhir dalam elektromagnet, yang mana keengganan ni simbol dia adalah S. Ianya seperti satu rintangan dalam satu-satu liter kalau kita belajar dalam hukum Ohm. Tetapi reluctance ni adalah untuk rintangan pada flux magnet. Okey, pada flux magnet. Jadi dia ada persamaan yang perlu kita tahu, yang mana S bersamaan dengan daya kekuatan magnet Fm per flux magnet. Per flux magnet, ataupun bersamaan dengan HL per BA, ataupun L per B per H darab A. Atau juga bersamaan L bahagi dengan ketelapan relatif mutlak darab A. So kita tahu H tu apa, B tu apa, dan L adalah panjang, A adalah luas. Jadi unit bagi reluctance ataupun keengganan adalah ampere per Weber. Okey. Kemudian bahan ferromagnet mempunyai keengganan ataupun reluctance yang rendah dan boleh digunakan sebagai skrin magnet untuk menghalang medan magnet yang mempengaruhi bahan-bahan dalam skrin magnet tadi. Jadi pada setiap jenis bahan-bahan magnet ataupun bahan logam, dia ada reluctance tersendiri. Cuma nilai-nilai dia berbeza. So nilai-nilai tersebut akan boleh menghalang atau memberi rintangan kepada flux ataupun medan magnet. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh penyelesaian berkaitan dengan reluctance. Okey, tentukan keengganan sekeping mu metal panjangnya 150 mm apabila kebolehterlapan relatif 4000. Cari juga kebolehterlapan mutlak mu metal. Okey, penyelesaian di bawahnya ini kita boleh dapatkan nilai reluctance ataupun keengganan berdasarkan maklumat yang diberikan di atas. Kalau kita lihat maklumat diberikan di atas ni adalah nilai kebolehterlapan relatif. Okey. So kita boleh gunakan yang sesuainya S sama dengan L per kebolehterlapan mutlak darab dengan A. Luas. Jadi L nilai panjang adalah 150 mm ataupun 150 kali 10 kuasa negatif 3 meter bahagi dengan nilai micro-ohm 4 pi darab 10 kuasa negatif 7 didarabkan nilai micro-r adalah 4000. Jadi nilai yang kita akan dapat adalah 5.027 kali 10 kuasa negatif 3 H per meter. Okey, jadi kamu boleh kirakan menggunakan kalkulator. Kemudian dia juga
nak mencari nilai kebolehterlapan mutlak, iaitu mikro sama dengan mikro O darab mikro R. Jadi kita darabkan saja nilai mikro O dan nilai mikro R. So kita akan dapat 5.027 kali 10 kuasa negatif 3 H per meter. Okey. Jadi sampai di sini dulu untuk tajuk elektromagnet. So saya harap kamu semua dapat telitikan semula dan buat ulang kaji berkaitan contoh-contoh penyelesaian masalah berkaitan dengan elektromagnet yang telah kita bincangkan tadi. Jadi daripada saya itu saja. Kita jumpa pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.